Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, kita akan teruskan pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam ini di bawah bidang sirah, iaitu pembukaan Kota Mekah pada pelajaran yang ke-15. Jadi siapa yang ada buku dekat rumah tu, bolehlah buka buku teks bermula daripada muka surat 142. Baik ya, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, di bawah tajuk pembukaan Kota Mekah ini, kita akan belajar beberapa perkara yang berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah. Kalau pada akhirnya nanti saya hendak bawa murid-murid kepada perkara-perkara yang berikut, iaitu antaranya latar belakang peristiwa pembukaan Kota Mekah tu kita akan pelajari, pihak yang mengkhianati perjanjian siapa, kemudian kesalahan pihak musyrikin Mekah tu, kemudian strategi dan tindakan Nabi Muhammad SAW, dan nama pengganti Nabi Muhammad di Madinah. Jadi anak-anak murid kena bersedia dengan jawapan-jawapan daripada kebarang kalian soalan yang akan diberikan nanti. Baik, pada muka surat 142 ini ada gambar Mekah yang ada tulisan kat sini, kita baca sama-sama. Pembukaan Kota Mekah atau dikenali sebagai Fathu Mekah ialah peristiwa penting pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliah. Ya, kita tahu dah sebelum pembukaan Kota Mekah ni, Mekah itu di bawah jajahan jahiliah. Ya. Jadi itu sebab Nabi Muhammad SAW melaksanakan pembukaan Kota Mekah ini dalam penyebaran agama Islam. Ini agama Mekah yang terkini lain. Anak-anak, saya nak bawa gambar. Kalau kita tengok ini Mekah ni, antara gambar Mekah yang lama. Ya, Mekah pernah banjir dulu. Ini gambar lama semua. Ya, gambar lama, ni pun gambar lama. Ini antara gambar terbaru di Mekah lah. Ini gambar daripada satelit, kita nampak putih je ni, Kota Mekah ni. Ini gambar terkini dengan ada menara jam seterusnya ya. Baik. Dalam pembukaan Kota Mekah ini, kita baca sedikit latar belakang. Latar belakang pembukaan Kota Mekah. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui mereka. Sebelum ni kita dah belajar tentang perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang mengkhianati? Pihak musyrikin Mekah. Mereka telah membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar, memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar sebelum ni, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak, dan berlakunya genjatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulthum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Siapa yang menjadi pengganti Nabi di Madinah? Kulthum bin Husain. Baik, itu sedikit latar belakang pembukaan Kota Mekah ni sebagai pendahuluan. Murid-murid yang dikasihi sekalian, maka kita lihat bagaimana peristiwa pembukaan Kota Mekah ni berlaku. Bermula daripada yang pertama, bila berlakunya. Bila ditanya bila berlaku, Ustaz, pembukaan Kota Mekah ni, maka berlakunya pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Nabi Muhammad SAW bersama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Bukan 10 orang, 10,000 orang. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Kemudian setibanya di Marru Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina kemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Pasang obor banyak. Jadi bila kita nampak orang pasang obor banyak, nampak banyak,
Seolah-olah macam ramai orang Islam ketika itu. Yang ketiga, setibanya di Zultua, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Bukan satu jalan, jalan yang berbeza. Ini strategi Nabi. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kalau diserang, baru bertindak. Maka kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Alhamdulillah. Seterusnya dari Zultua, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Nabi tunduk tu dengan sebagai tanda merendah diri dan syukur kepada Allah SWT atas kemenangan yang diraih. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah. Ini dah lepas buka kota Mekah ni, baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing. Siapa masuk masing-masing ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Baiklah milih keamanan daripada nak berperang. Maka bila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf. Dan inilah apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, ialah memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Yang pertama apa Nabi buat? Nabi buat apa? Musnahkan 360 buah berhala. Akhirnya ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Tadi dekat atas tu kita ada menyebut nama Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan ni? Abu Sufyan ialah pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam. Tu atas ada cerita. Baik. Kita teliti iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan anak-anak murid bacalah ada buku tu. Yang pertama, ni dialog. Murid-murid, apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang kamu peroleh daripada laman sesawang? Dia tengok daripada internet lah ni. Ustaz jawab. Murid tanya, Ustaz, Nabi Muhammad SAW sangat bijak merancang dan mengatur strategi. Saya akan mengikut cara Nabi. Nabi punya strategi baik, cantik. Yang pertama, kenapa? Membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Nak periksa, nak belajar, kena ada strategi. Belajar sungguh-sungguh. Laksanakan sungguh-sungguh. Ketiga, kita mesti mencontohi akhlak baginda. Apa akhlak baginda? Tawadhu' dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kita juga mesti menjadi seorang yang pemaaf. Nabi bersifat pemaaf. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi kepada penduduk Mekah. Ustaz, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Kena sabar dalam kehidupan. Jangan kita asyik nak marah saja. Jangan sifat pemarah. Sifat pemurah tak apa, jangan sifat pemarah. Baik, pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Ingat ni, berlaku dalam keadaan aman. Maka selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Ini dia punya matlamat. Akhirnya. Baik. Murid-murid yang dikasihi sekalian, berdasarkan kepada penerangan yang Ustaz berikan dalam masa yang singkat ini, kita juga boleh simpulkan beberapa perkara, iaitu latar belakang yang telah disebutkan tadi. Jadi murid-murid bolehlah nanti buat dalam buku tulis ke ataupun dalam kertas ke apa yang kita buat peta iting ni, peta iting ni. Boleh buat ni, rujuklah kepada link yang saya bagi. Kemudian bawah ni boleh lengkapkan peristiwa pembukaan kota Mekah. Semua ni ada. Semua ni ada dalam buku teks ataupun dalam perbincangan kita tadi. Boleh rujuk. Kemudian kita lihat kat sini iktibar. Ada beberapa iktibar peristiwa pembukaan kota Mekah tadi. Yang boleh dituliskan dalam peta iting yang Ustaz bagi, yang beri jugalah. Dan kemudian ada juga nanti disediakan link untuk menjawab soalan. Menjawab soalan daripada Google Form. Jawablah. Mudah-mudahan dia memberikan kefahaman kepada murid-murid semua berkaitan